السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita daripada tiada kepada ada ni. Setiap orang yang beriman, yang mengkecakkan sedikit daripada kemanisan iman, dia tahu dengan yakin kata perkara yang tiada sama sekali tak kuasa nak mengadakan perkara nak ada. Dengan sebab itu Allah Ta'ala ni menjadikan kita daripada tak ada kepada ada ni benda yang yakin di dalam hati seseorang manusia. Walaupun manusia tadi itu terkadang dia nak engkar dengan cakap dia, lidah dia, walaupun begitu hati dia senantiasa mengaku dengan jelas dan terangnya kata dia adalah kejadian daripada perkara yang lemah, perkara yang tak kuasa nak tupainya dirinya sendiri, dalam arti kata kalaulah tidak ada bantuan kekuatan daripada Al-Ilahi. Tuhan ni mengeluarkan kita daripada perut ibu kita ni, maklumlah dalam keadaan yang kita tak mengetahui apa-apa. Setiap manusia ni datang kepada ini dunia, dalam arti kata mari kepada ini dunia ni dalam keadaan tidak mengetahui dengan cara yang jelas kata nak bawa diri itu macam mana. Sebagaimana ayat yang kita senantiasa dengar, tetapi marilah kita pakat tadabbur biar ke atas lagi ilmu pengetahuan kita. Tuhan kata wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah Ta'ala lah yang mengeluarkan kita daripada perut ibu kita. La ta'lamuna syai'a. Kita tak mengetahui apa-apa satu perkara pun. Sama ada hukum syariat, sama ada cara nak pakai hidup, sama ada cara kita nak menyelamatkan diri, dalam arti kata nak lepas daripada kebinasaan hidup dunia dan hak besar sekali nak berjaya hidup di dalam negeri akhirat yang kekal abadi, tidak ada mati di sana. Kita tak mengetahui. Sebagaimana Tuhan rakyat dah
la ta'lamuna syai'a. Akan tetapi dengan rahmat Allah Ta'ala kepada kita, Dia berikan kepada kita alat-alat untuk kita nak mengetahuikan ilmu pengetahuan. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah Ta'ala jadikan pandangan mata, menjadikan telinga untuk dengar, menjadikan akal fikiran untuk berfikir. La'allakum tashkurun. Harap-harap kamu wahai manusia syukur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita telah mengetahui dengan cara nyata dan jelas, kata kita sebagai manusia ni tak jadi mulia sama sekali kalaulah kita tak isikan diri kita dengan ilmu pengetahuan. Sama ada midai mana-mana pun, orang yang lebih di atas muka bumi ni, awal sekali dia lebih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni mereka yang mempunyai ilmu pengetahuan. Dengan sebab itu Allah Ta'ala ni akak darajat orang yang ada ilmu pengetahuan. Sebagaimana maklum di sisi kita, kata Allah Ta'ala, kata yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala angkatkan mereka-mereka yang beriman di antara kamu. Tuhan bawa datangkan minkum, setengah daripada orang kita ni ada ilmu pengetahuan. Ada setengah daripada kalangan orang yang tidak beriman, dan orang yang beriman itu sendiri terutamanya tak ada ilmu pengetahuan, dalam arti kata dia tidak ada kelebihan apa-apa di sisi Tuhan dan di sisi manusia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan mereka-mereka yang Allah Ta'ala berikan kepadanya lagi ilmu pengetahuan, ada darajat yang tinggi dalam dunia ini. Cuba kita perhati hak Tuhan raya ni, tak lain tak bukan benda ni kita tak boleh nak ingkar sama sekali. Tak kira dalam media agama, terutama media dunia, media sains, media kedoktoran, media muhandis, media media ni semua perkara yang lebih, media ekonomi, media politik, media pengerben ni, cara-cara kita nak terbiah dan sebagainya, semua itu orang ada jadi kaki depan, yakni mereka yang punya ilmu pengetahuan. Dengan sebab itu Allah Ta'ala kata, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkara ulul albab. Kata olehmu ya Rasulullah, sama ke tak di antara mereka yang ada ilmu dan mereka yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan? Memanglah jawapan kata tak sama sekali. Dengan sebab itu ini hakikat ini boleh mengambilkan pengertian dengannya mereka yang mempunyai hati, akal, fikiran sahaja. Karena setengah-setengah daripada manusia nak katuknya diri dia daripada ilmu pengetahuan. Tak saya tahu benda yang jadi pedah bagi diri dia nak pakai hidup dalam dunia dan nak pakai hidup pula di hari akhirat nanti, ia katuk dirinya sendiri. Dengan sebab itu mereka yang mempunyai ilmu pengetahuan ini, terutama ilmu sakut paut dengan nak bawanya manusia tu masuk syurga ni, tiap-tiap hari, tiap-tiap tahun, tiap-tiap bulan, tiap-tiap minggu kita boleh dengar khabar mereka pergi sore ke sore, tinggal kita sore ke sore. Berbagai-bagai jenis dan berbagai-bagai jenis manusia dan bangsa bahasa yang tinggalnya kita menujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya nak bercakap sedikit daripada perjumpaan kita sekali ini tentang tajuknya matinya seseorang alim ni. Kita sebagai umat manusia ni, begapakah sikap kita terhadapnya? Kerana manusia ni memanglah
Kalau tak ada orang piping dia, orang nanti royak dia akan hidup sebagai binatang ternak ke, tak ada beza. Sehari-hari nak makan, nak minum, nak tidur, nak kahwin. Banyak tu manusia yang tak kenal kata dia tu nak pergi kano, nak buat gapo, sekadar tu yang mikir. Dengan sebab itu dia tak tahu kata mana makannya dia hak halal hak haram, minumnya dia hak halal hak haram, nikah kahwin dia hak halal hak haram, kumaisun ikut dia nak kata lagu mana haku hak tu. Ini masalah yang besar sekali bagi mereka yang tidak ada punya ilmu pengetahuan. Kalau kita tengok di dalam masyarakat kita, yang fikir umpama tu bukannya sikit. Terkadang anak pembesar sendiri serah kepada orang tak beriman, biarlah nak pergi lagu mana asalkan dia boleh makan, boleh minum, boleh senik, biar tak ada masalah. Terutama anak perempuan, anak gapo. Sebab gapo? Sebab ilmu agama tidak ada baginya. Pedah gaponya kita beramal dengan agama. Pedahnya kita nak menyelamatkan diri kita lepas pada kita pejam mata. Tu yang boleh kita wayak. Kalau kita nak selamat diri kita lepas daripada kita pejam mata, pasti kita kena beramal dengan ajaran agama. Kerana agama ni benar bukan payah. Perkara yang nak pakai hidup. Agama ni makna cara kita nak pakai hidup di atas muka bumi ni, macam mana kita nak pakai dia. Bukan perkara yang jadi susah dan payah sebagaimana setengah-setengah manusia kita dok faham. Itu bukan. Dengan sebab itu, seseorang yang punya ilmu daripada Allah Ta'ala dan Rasul ini, perkara yang jaranglah orang kita tu nak sampai pangkat makam itu, nak boleh tunjuk perkara yang halal ataupun haram, benda kena ataupun benda salah, benda betul ataupun benda tu belok dalam urusan agama, bukannya mudah. Bahkan terutamanya di kalangan orang alim pandai tu haduk di atas bantasan ahli sunnah wal jamaah mazhab salah pula. Susah kita nak cari, boleh bila dengan nak tangi mereka yang pegang dengan agama sungguh. Mati seseorang mereka itu bukan mudah. Kita sebagai umat manusia ni nak lepas tangi daripadanya bukan mudah. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah firman di dalam Al-Quranul Karim tentang hal ini. Marilah sama-sama kita dengar akan ajaran Quran. Karena Tuhan ni ciak ia tak tipukan kita. Walaupun halangan banyak daripada orang-orang yang tak beriman, menghina terhadap Al-Quran, mencaci hamun terhadap Al-Quran, memperlekeh terhadap Al-Quran, walaupun begitu pun kita sebagai orang yang beriman tahu kata perbuatan orang yang tak beriman yang ada dalam negara ini adalah perbuatan orang yang lemah akal fikiran. Orang kita ni dia tak tunjuknya marah dia terhadap satu perkara adalah arti dia mai jijak, mari soyok, mari bakar, marinya khonyok, marinya lepa, marinya begitu, marinya begini. Malaikat perbuatan tu menunjuk kata diri dia tu tidak kuasa sama sekali nak menolakkan ajaran yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Hari ni bila kita tengok beberapa perkara, walaupun kita duduk dalam rumah kita tak pergi kano pun, dalam telefon ni masuk belaka. Kalau kita tengok benda yang manfaat bagi diri kita, memang kita akan dapat manfaat. Orang dah hina terhadap Quran daripada Sami tu Sami ni, kita sebagai umat Islam ni kita tak kena berasa kecil hati. Teruk-teruk sangat. La tazhab nafsuka alaihim hasarat, innallaha alimun bima yasnaun. Jangan kita dah jadi binasakan diri kita dengan sebab mereka itu dah hina terhadap agama kita. Karena Allah Ta'ala tahu kata mereka itu dah buat gapo. Pegang dengan agama kita kejap imalah. Cara kita nak memenangkan mereka musuh-musuh Tuhan ni, mana kita pegang dengan agama kita jelas, terang molek, kemah molek, insya-Allah. Tak kuasa mereka mana-mana pun nak tolakkan akan ajaran yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Allah Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu telah firman kata, awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha. Maksudnya, mengapakah mereka yang tidak beriman itu masih berdegil, tidak mahu
tak saya terima memperhatikan bahwasanya kekuasaan kami senantiasa dimaklumkan di bumi yang mereka itu berdiami, yang mereka itu ada di atas muka bumi ini. Apakah keterangan Allah Subhanahu wa taala? Berkatanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar ini dia mentafsirkan akan ayat daripada surah Ar-Ra'd ayat 41. Dia kata kharabul ardi yamutu alimuha wa fuqaha'uha wa ahlul khairi fiha. Nak jadi punahnya dunia ni, Allah kata dunia ni mari guna bukan cara dia. Kalau kita kira mudah-mudah agak, kita ambil kereta hak jangok-jangok kita beli kereta bank, beli gapo ni buat menyodok bukit. Adakah orang kita buat kerja lagu tu? Tak sama sekali. Orang berakal tak buat kerja lagu tu. Kenapa? Kerana dia tahu kereta bank dia ni bukan wasadak bukit, bukan wasadak tanah nak gatup gani, tak, ya kerja lain. Kalau kita bombing yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ni, apabila dia nak punah ni lagu mana? Kharabul ardi, mana punah? Mari guna tak kena cara. Lah mana? Abdullah bin Umar kata yamutu alimuha. Apabila matinya orang alim yang retinya hukum hakam terhadap apa yang ada di dalam perlembagaan kita ni, yakni Al-Quran ataupun As-Sunnah ataupun fuqaha'uha, orang yang reti bijak pandai, reti hukum hakam, dan orang yang buat kebaikan padanya. Apabila matinya mereka itu sore ke sore, alamat kata dunia kita ni, hak kita duduk mana bombing ni ia tak beberapa lama lagi. Sebab apa? Sebab kalaulah kita guna satu perkara tak kena dengan cara dia, memang ia punah. Ikut gapo-gapo. Kalaulah kita ambil mikrofon kita ni masalah, degi buat paku ke buat gapo, hancur. Ia bukan tepat kita nak buat paku. Ambil krisi kita ni masalah, gi buat perkara-perkara yang bukan kerja dia, ia akan hancur, akan binasa, akan punah. Juga bombing ni, apabila yamutu alimuha wa fuqaha'uha wa ahlul khair fiha, tak lama lagi lah dia akan punah rena. Walaupun dia kata setengah-setengah daripada manusia kata, aku ni terkadang nak minum arak nak hari, terkadang aku nak berzina nak pagi nak malam, mai reptina tu mai reptina ni, terkadang aku makan reba makan tu makan ni, terkadang aku makan risuah tu risuah ni. Aku duduk dengan orang tak berimej, tak ada masalah no, aku tak ada sakit demam apa. Terkadang orang kita orang berimej tu kecek lagu tu. Ayuhan nas, wahai manusia, tahu ke tak kata Allah Subhanahu wa taala itu mencobakan kita dan membinasakan kita dan seksakan kita lagu mana? Asal manusia yang berimej ni, apabila dia buat amal satu perkara, dia berasa lazat, dia berasa sedap, dia berasa tenang, dia berasa kata tak apa dengan amalan. Tetapi orang yang ada dosa umpama tu dia buat amal gapo-gapo apa tak ada kelazatan. So umpama kita payah makan ni gapo-gapo, minum ni gapo-gapo, benar ni kita boleh tengok dengan nyata. Semaya begitu-gitulah, puasa kadang putus kata tak puasa kata, haji umrah jauh, dermakan harta pada jalan Allah, buat baik kepada orang yang sesuai kita buat baik, tak ada kelazatan al-a'mal. Itu hak besar sekali daripada hak Tuhan seksakan manusia. Sebab orang kita ni, kalaulah kita duduk atas muka bumi ni, tak adanya amal, tak ada amal ibadat, tak adanya kenalnya kata kewajipan kita gapo, apa arti kita duduk atas muka bumi ni? Sebab itulah di awal mukaddimah hamba raya kata sama sahaja dengan binatang ternak, nak makan, nak minum, nak tidur, nak kahwin, banyak tu. Tak ada beza. Dengan sebab itu manusia kita nak mikir lagu tu tak boleh sama sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala suruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam royakkan kepada kita. Kata dunia yang kita duduk ni, kebaikan dia boleh ada
Dengan sebab Allah Ta'ala belakan orang yang beriman serta ada ilmu pengetahuan. Hak ning kebaikan hak Tuhan bela boming ni. Selama mana ada orang beriman dan orang yang mempunyai ilmu pengetahuan dan beramal dengan ilmu, ini adalah kebaikan yang Allah Ta'ala cedak untuk di atas muka bumi ni. Karena manusia kita ni kalau duduk dalam kejahilan, memang dia tak berjumpa sama sekali dengan kebahagiaan hidup. Sehari-hari kita tengok hadak kau tu, hadak kau ni, hadak kau tu, hadak kau ni, tak ada ketenangan. Walaupun nak cakap lagu mana, walaupun nak pakai lagu mana, walaupun pangkat setara mana, tapi ketenangan hati memang tidak ada sama sekali. Dengan sebab itu, ilmu yang Allah Ta'ala bagikan kepada kita ni adalah ilmu yang kita kena pegang dengannya supaya nak heratkan kita tadi itu kembali kelik pada rumah kita kena. Hari ni kita kena memikir juga, kata kita ni nak lagu mana kita nak kelik rumah kita kena. Jangan duk sesak di dalam dunia ni sampai ke kelik rumah kita tak kena. Rumah kita bukan dunia ni. Sini mari kita musafir berjalan tengok kekuasaan Tuhan, dan sekadar mari kita nak buat amal untuk nak buat bekalan. Bukan tempat balasan di sini. Terkadang orang pihak kata sinilah tempat balasan, sinilah tempat kesenangan, sinilah tempat kediaman hak kekal abadi. Orang mati depan dia beratus-ratus orang, terkadang beribu orang kata la yata'athar fi qulubihim syai', tak kesal dalam hati dia sikit pun tak ada. Dengan sebab apa? Dengan sebab mautul qulub. Hati itu mati. Hati itu tak ada dah. Apa nama orang yang kata iman dia sebenarnya tak ada. Habis licin. Habis power kata. Seolah kata obat pelita ni ada dalam jel sungguh, ada dalam lampu sungguh, tapi bos saja tak guna perkara. Dengan sebab itu Allah Ta'ala kata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi kata gini, majalisus sunniyin, majlis ahli sunnati wal jamaah, dia baca Quran, dia baca hadis, dia bacanya perkataan sahabat, perkataan tabi'in. Gilah mana atas muka bumi ni bangsa bahasa mana supa ni, ya tak ada beza. Cuma cakap pe tak supa tu tak apalah, tapi jalan ni hak tolak. Ya baca Quran wi dengar, kamar dia baca tafsir wi dengar, lepas daripada tu bawa hadis baca mari. Gitu cara kita nak pergi ngaji di mana gilah tak ada gapo, tapi gi majlis umpama tu kerana itulah manfaat bagi kita. Lain daripada tu tak ada manfaat bagi kita. Putar belik pusing kau tu pusing kau ni sekali kelik pak tula, ini bukan. Nabi katakan, Nabi kata innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Allah ni dia, Allah ni tuai bagi kita, tuai bagi cakrawala semua tu Allah. Ada ke tak ada? Takut dia mau tanya kata ada ke tak ada. Hari ni banyak orang engkar Tuhan. Di kalangan orang Islam engkar Tuhan banyak, bukan tak ada. Dalam negeri kita ni banyak mana? Negeri Arab ni sekarang lah ni banyak mana. Tapi Tuhan wi satu perkara. Wi satu perkara pada kita sebagai orang beriman mikir Tuhan ayat dalam Quran. Ayat mana? Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Cuba jalan tengok atas muka bumi ni, pergi tengok tempat yang Tuhan binasakan manusia, hak orang dusta Allah Subhanahu wa taala, tak kira dibucu mana dalam dunia. Bagi tengok kaum Ad, tengok kaum Samud, tengoknya apa nama Firaun, tengoknya demo tu, tengok demo ni. Siapa buat kerja? Siapa yang membinasakan mereka itu? Man huwa? Siapa yang membinasakan mereka itu? Bahrul Mayyit, tak Bahrul Mayyit di Urdan di mana? Siapa yang membinasakan mereka itu? Orang tu ke orang ni? Tak. Hak binasakan mereka itu Allah ni. Sebab itulah kita ni mari di akhir zaman,
Nabi Muhammad kat tangan dok gitu dengan Tuhan. Tinggi Nabi akak kata, ya Allah ya Tuhan aku, mung jangan gaduh ya Allah, azabkan umat aku ni sebagaimana mu azab umat dulu. Dengan Tuhan terimanya doa Nabi itu, Tuhan tak azabkan umat kita seumpama umat-umat dulu. Sebab tu rasa sakit sangat tu setengah-setengah. Engkau Tuhan alanian, nyata-nyata. Ini adalah perkara yang manusia sendiri merugikan dirinya sendiri dan menzalim dirinya sendiri. Dia akan mati, habisnya nyawa. Tuhan nak uji bahagia bagi dia, dia tak mau. Tak ada arah. Kalau dia mau tak segak, tu serah pada mu. Kalau gitu Tuhan kata mana? Innallaha, bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yaqbidul ilm. Allah tak tarik ilmu. Ilmu apa nama ni? Ilmu yang nak menjayakan manusia dalam dunia dan nak membahagiakan manusia di hari akhirat nanti. Kalau kita dengar perkara yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam royak ni, kita sebagai orang yang beriman ni tak apalah kita kata kita beriman tu. Tapi kalau orang tak ada iman, tapi dia beranak daripada perut ibu orang beriman, dia nak berasa lagu mana? Memang tak berasa apa kita. Dengan sebab itu pasti kita kena bawa dalil akli kepada dia supaya dia tu memadai. Dengan dalil-dalil, dengan perkara-perkara yang dikata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sabit pada baginda. Gapo tepat hak kata Nabi kita ni kecek benar? Semua orang kita ni, ralik ke orang Nusantara kita ni, dia pandai nak bercakap, maaflah kita kecek, cakap pandai, tapi malas nak buat kaji. Kaji orang kita kurang nak buat, tak seperti orang putih, orang barat. Orang putih, orang barat ni, dia kajikan perkataan Nabi satu persatu, sehingga terkadang kita sebagai orang yang beriman sendiri itu boleh tupai dia dalam arti hadis lalak ke, hadis samuk daripada jilat anjing ke, hadis daripada Nabi kelebah tempat tidur ke, hadis daripada menguak sekatuk mulut ke, semua dia kaji belaka. Dinamakan ahadisul amthal. Hadis-hadis Nabi buat contoh misal nak manusia itu beriman, boleh beramal dengannya. Tetapi kita orang yang beriman, beriman tak apa, adalah bolehlah sunnah Nabi situ. Tetapi orang barat ni dia pergi kaji tengok. Semua hak Nabi kata tak ada lagi orang putih boleh engkar. Sampai ke hari ni, minit ni tak ada lagi boleh engkar. Nabi ayat kata atas daripada kita ni tidak ada udara. Mereka itu fisut sungguh, tak ada sungguh udara, tak ada oksigen dan sebagainya. Maka Nabi Muhammad ni sekali pun tak pernah cakap dusta. Sekali pun tak pernah cakap dusta. Dia ayat lagu mana? Dia kata sesungguhnya Allah Ta'ala ni tak tarik ilmu kelik. Ilmu hatu hatta mari pada bumi ni tu tak akan tak tarik kelik. Sungguh tak? Memang. Cuba kita tengok di dalam negara kita ni, banyak mana ilmu pengetahuan yang ada dalam buku-buku dalam kitab-kitab. Tak kira kitab gapo-gapo, umah guru ni di jamiah tu jamiah ni, di sekolah tu madrasah ni, di pondok tu ni, semua ada berlaku. Ilmu yang ada. Tetapi tuai hang punya ilmu ni, hang nak buat tubik ilmu ni kepada umat masyarakat ni, lagu mana? Tengok, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yanzi'uhu minal ibad. Hadis ni riwayat Bukhari, mata hak dia. Allah Ta'ala tak akan tarik cabut ilmu daripada hamba ni sebagai tarik ke yang sekali lalu gitu dak. Saya tahu gitu. Salah kata kalau Tuhan bagi ilmu kepada orang, kalau dia nak beramal dengan ilmu peduk dengan dia. Kalau tak beramal dengan ilmu peduk dengan dia. Sebab itulah riwayat Abu Dawud As-Sijistani rahimahullah ta'ala dengan sanad yang hasan, Nabi kata ittaqu akhwafu ma akhafu alaikum al-a'immatul mudillin. Aku takut sekali di kalangan umat aku, ya wahai umat aku, yakni mereka jadi alim ulama tapi tak beramal dengan ilmu dan nak bawanya manusia itu kepada kesesatan. Apa boleh Nabi cakap lagu tu?
Nak ayat kata kalaulah ia tak molek secara mana, tak amal secara mana dengan ilmu, kalau ia hasil ilmu dah, Tuhan tak cabut dah daripada dia. Dak situ. Terkadang orang curi luar-luar negeri, ingat Quran sebuah. Minum arak sebuah dia ingat. Tak ada pelik benda-benda lagu tu. Terkadang pelik bagi kita, tapi apabila kita duk kluk-kling ada tu, capo gaul ada tu, supati. Tapi tak ada amal dengan ilmu ni, tak ada. Sebab itulah Tuhan Nabi wayak dalam hadis ni Tuhan tak cabut daripada manusia. Kalau dia reti yang mengaji kena, dia boleh ilmu Tuhan. Tuhan wi ke dia. Tetapi hak bosannya Tuhan nak cabut gini. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Tuhan nak memadamkan ilmu hak benar tadi itu dengan mematikan para alim ulama. Apabila ulama tu mati, kita ada apa sajalah. Hadis Nabi ada depan apa saja dah. Quran ada depan apa saja dah. Ilmu berbagai-bagai ilmu saja dah. Sebab apa? Sebab sekadar ada alat, tak ada orang mari nak proseskan alat saja ya benda tu. Tak boleh sama sekali dia tadi itu nak buat satu perkara kalaulah ampunyo sahib itu tak ada. Memang kita boleh tengok lagu tu. Misal kata, kalau kita nak misal akli we nampak dengan cara mudah-mudah. Ni hospital kita, dekat kita ni. Kalau ada hospital, ada alat semua dalam hospital tadi, cukup dekat. Tapi tak ada orang bijak pandai di kalangan manusia hamba Tuhan ini yang kuasa nak gunakan alat-alat semua tadi saja, tak boleh buat gapo. Adalah, ada pisau, ada jarum, ada obat tu obat ni, ada saja, tak boleh buat gapo. Juga begitulah kalaulah alim ulama kita tak ada saja, nak buat apa tak boleh. Kita nak pergi sendiri tak kena. Nak jemput atas ni hadis ni sahih, tak tahu. Ilmu kita mustalah hadis ada depan. Kita ulumul hadis ada depan. Tapi kalau kita tak mengaji dengan tuai ampunnya, hak erti nak syarah, hak erti nak rayak, hak erti nak menghuraikan saja. Ada kitab saja, tak ada payah gapo. Dengan sebab itu mati seseorang ulama ni dia bukan mudah. Bukan mudah bagi kita orang yang ada jiwa agama ni rasa cocok dalam hati. Tapi orang tak ada jiwa agama ni tak usah ranu. Sebab dia tak kenal hidup, dia hidup lagu tu ya. Nak makan, nak minum, nak berkahwin, nak tidur, nak berjalan, nak sekadar tu ya. Tak ada. Tak ada. La ya'rifuna haqiqatal hayatid dunya. Dia tak tahu kata hakikat hidup dunia tu gapo nama. Tak tahu. Kemudian hatta idza lam yabqa aliman, sehingga tak ada dah orang alim. Kau tak ada. Memang ilmu sehari-hari ni sebagaimana katanya Abdullah bin Abbas, kau turun semata. Akan tinggal rakam sif kosong. Mari di zaman sahabat ni turun kau turun semata. Kau sikit. Walaupun umat ni Nabi jawab kata tak sah bahasa, ya ada orang bicarakan dia. Tapi kalau sikit supaya juga kalau air itu sikit, api itu kuat, tak menguasai juga. Kita tak jumpa dengan dia masalah, kita tak kenal dia, kita tak dengar dia, tak siapa juga pada hakikat muka. Juga kita nak banding, api kuat dah, mai air segelas, mai sebotol gini, nak buat apa boleh? Dengan sebab itu hatta la yabqa lam yubqi aliman, tak ada orang alim dah, habis. Hak alim ni pasal mana? Reti belaka, reti usul fiqh, reti usul hadis, reti usul apa nama lurah, reti usulnya tafsir, hak asah tu tak ada, habis. Mari sekadar tek-tek tu boleh lah, tapi hak reti sungguh tu mana buat lagu mana? Ittakhadhan nasu ru'usan juhal. Akan ambil orang yang tak reti lah jadi orang reti. Sebab itulah kita sebagai orang Islam kena buat beza di antara alim. Satu. Yang kedua, da'i, pendakwah. Yang ketiga, wa'iz. Wa'iz ni orang pengingat orang. Beri kesedaran pada orang. Hai cik samnik pada orang. Tapi dia bukan orang alim. Kita tukar lagi, wa'iz pun tukar, da'i pun tukar, alim pun tukar. Terkadang orang alim ni
Sifat dia hak tadi. Dia reti asah tadi tu. Kama dia terkadang cakap dia terkadang tak serupa, tak ada latah, tak ada pasih mana seperti pendakwah ataupun waiz. Waiz ni apabila kecek ni kita bahasa naik ime, tu panggil waiz. Datanya azab kubur, datanya hari akhirat, datang hari kiamat, datanya dajjal, datang tu datang ni, kita bahasa naik ime kita. Pangkat dia waiz, bukannya alim. Tetapi kita sebagai orang Jawi kita ni terkadang kecek lagu tu ya dah alim dah tu. Sebab tu setengah-setengah apabila sutuk jalan, tak adanya alasan, tidaknya ada hujah, tak apa. Amal lagu ni maksud ngaku amal pun tak apa. Ini apa panggil waiz, bukan alim. Kalau alim tak kecek lah tu. Ataupun nak panggil dai pun waiz. Waiz ni pangkat bawah sekali. Dai tu atas sikit. Hak alim hak tinggi sekali. Kalau gitu manusia pakai dah ambil ittakhazan nasu ru'usan juhal. Ambil orang tak pandai. Skor kata pandai, ada cakap pandai ni. Maka tak apalah, tanya dia. Lagu mana jadi? Fa'aftau fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm. Tanya, ditanya, maka dia apa tua pasal dia dah kat kita. Apabila kita tanya dia bahasa nak oyak, tak oyak usah malu, takut nak orang tengok atau dia tak reti tak pandai ni. Tanya dia. Lagu mana? Fa'aftau bighairi ilmin. Maka dia petua dengan ketiadaan ilmu pengetahuan. Balah mana sangat ilmu pengetahuan ni? Gini nak oyak kita tahu. Boleh kita tahu belaka dah, cuma kita nak perangat insya-Allah. Alim ni sebuah Quran ni kita misalnya Quran sebuah ni 30 juzuk ni. Dia kena pandai tunjuklah diri dia tu alim hak mana ayat nasikh mana mansukh. Semua. Baru boleh nak petua. Kena boleh ayat mana ayat am, mana ayat khas, mana ayat mutlak, mana ayat muqayyad, mana mubayyan, mananya mujmal. Semua kena ayat boleh lebih. Baru boleh petua. Kalaulah sekadar ni tak boleh ayat ahkam pun tak tahu berapa ayat, nak petua masuk dalam hadis ni. Fa'aftau bighairi ilmin. Ia petua dengan ketiadaan ilmu pengetahuan. Hadis pun serupa. Ni terkadang maaflah kita kata tak ada nak kok mana dak nak ayat we tahu. Hadis orang mari tanya apa tok guru hukum sapuh muka lepas mayat. Benar tak ada besar mana nak sapuh ke sapuh lah kita kata. Apa hukum sapuh muka lepas pada semayat? Kita kata cuba kita tengok dalam kitab ulama tu muka 18 dia bawa datang mari hadis tu. Hukumnya sunat. Sekadar tu bukan, itu apa panggil naqil. Orang nakal bukan alim. Orang nakal mana nak? Hamba tengok dalam kitab, hamba royak sepuluh kitab tu pas. Sekadar tu. Alim bukan sekadar tu. Alim kena kita tengok atas. Ni ada dalam muka ni 18. Darajah hadis ni setara mana? Riwayat hadis ni berapa hadis semua? Berapa hadis riwayat ni? Kamar dia tiap-tiap orang tadi itu darajat setara mana? Ulama bahas tu baik mari. Kamar dia hukum terhadap hadis ni macam mana? Itu alim. Bukan makna kata kita tengok dalam kitab kamar dia royak la hadza naqilu hatibul lail. Ulama kata orang kutip kayu api masa malam, tak beza di antara kayu api dengan batai tubuh ular. Kepek boh kena kepada ular kat tak ada apa, ngak ditekak tu roleknya Allahu bihi alim. Dengan sebab itu fa'aftau bighairi ilmin ni bahaya pada masa kita. Terkadang halal darah orang, benda hak kata tak boleh nak halal. Terkadang halal darah hak haram, Allah Taala haram kita halalkan. Tukar takih bilcin. Ayat ni mansukh kita nasikh, ayat ni khas kita tak tepat am. Hak ni mutlak kita tak muqayyad. Habis licin. Sebab itulah jadi sebab orang kita apabila nak amal rasa sebab. Hak tu pun tak boleh, hak ni pun tak boleh, hak ni pun tak kena, hak ni pun tak kena. Mana hak kena? Tak sahmah, payah sangat. Ni dia. Hakikat hak kita duduk hari ni. Tempat teh kita lah, suasana tepi-tepi rumah kita, negara Malaysia, Indonesia. Hak ni. Fa'aftau bighairi ilm. Sebab itulah hadis fihi maqal. Ada dalam sanad dia tak ada rawi yang khafif, dhaif sikit. Tapi riwayat Abi Daud. Orang yang calon diri petua masalah tu seolah kata dia tak diri ni ngaku duduk bawah tak. Ni orang jalan atas belakang dia. Seolah kata dia calon diri, ni seolah nak panggil dia dah.
Sebab tengah-tengah daripada ulama bab petua ana tawakkuf. Aku tak sekecek bab petua. Ha tu. Nak ayat nak petua boleh tak? Boleh, tak apa. Tapi petua biar kena dia molek. Dengan sebab itu kita sebagai orang Islam kena tahu. Kata hak mananya alim, hak mananya waiz, hak mananya dai. Cara dia. Kita buat beza insya-Allah. Bukan kita nak memperlekehkan orang kita dak, tapi nak kita faham kata apabila kita kecek gini kita boleh update kan. Hak tak tahu ngaji kita tahu. Hak tak pandai usahawi pandai. Hak pandai dah kita usahawi banyak lagi ilmu pengetahuan. Barulah umat masyarakat kita ni dapat faedah daripada kita dan diri kita pun dapat ganjaran di sisi Allah Taala dan di sisi manusia. Hak tu hak kita nak. Di cara dia. Kemudian seterusnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dia kata, Abdullah bin Mas'ud ni kata lagu mana? Alaikum bil ilm qabla an yaqbida wa qabduhu dhihabu ahlihi. Wajib di atas kamu menuntut ilmu pengetahuan belum daripada Tuhan tarik ilmu. Lalu orang tanya dia, bagaimana orang tarik ilmu? Wahai ya Aba Abdurrahman, tarik ilmu makna matinya ampunya ilmu pengetahuan. Apabila mati, oh sesalah, amba tak mengaji zaman itu. Tak ada dah. Tak ada. Habis. Kalau kita kecek pun saja, tak sedap menyesalah belakang pada tu. Ada yakfi cukup dah. Masa kita duduk sekarang learning lagi, orang nak royak benda hak molek kita daripada Tuhan daripada Rasul mengikut apa yang dipahamkan oleh para warasatul anbiya. Okey, terima, tak ada masalah. Kemudian berkatanya Abdullah bin Abbas tak kala Zaid bin Thabit itu meninggal. Zaid bin Thabit ni salah seorang daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia tadi itu tulisnya Al-Quranul Karim, tulis Quran. Lagu mana? Man sarrahu an yanzura kaifa dhihabul ilm fahakadha dhihabuhu, ya kata. Siapa dia nak tengok bagaimanakah hak Nabi maksud kata ilmu tu hilang, maka tengoklah ya kata ninggilah dah matinya Zaid bin Thabit ini, itulah menunjuk kata ilmu tu kada hilang lagi. Mati ulama sore-sore ni mana ilmu kada habis. Kada habis. Kita jangan buat sedak lah. Kita tembiarlah dia mau mati, tak apa kita duduk. Dah. Agama kita ni ya duduk di dia. Duduk dia orang alim hak pandai. Sebab tu alim hak pandai hak beramanah pula. Hak beramal dengan ilmu pula. Oh payah. Payahlah kita nak boleh ganti dia tu payah. Dengan sebab itu Hasan Basri dia kata lagu mana? Insya-Allah kita tengok sikit lagi. Dia kata mautul ulama mautul alim. Matinya seseorang alim ini sulmatun fil Islam, satu carik ke di dalam agama. Mati seorang alim ni mana carik agama kita jadi bekah tubik. Seolah kata bina air kita ni jatuh satu bata tekek ni jatuh tubik gitu. La yasudduha syai'un makhtalafa al-lailu wan nahar. Tak kuasa orang tadi itu nak tutupnya tepat ada jadi lubang tadi itu tu dak jadi terbuka carik tadi itu selama mana duk tukar siang dan malam. Payah. Bukan benda ni orang seorang nak tubik jadi reti jadi alim ni kalau kita kira mari. Bukan makna kata duk dia lepas tu jadi alim lah. Bukanlah tu. Dia kena beri masa pada Qurannya ana sari-sari. Dia kena beri masa kepada hadis Nabi-nya ana sari-sari. Dia kena berinya masa kepada ilmu alat banyak ana sari-sari. Dia kena berinya masa kepada suasana hukum hakim nak buat turun dari wakil tu macam setara mana sari-sari. Dia kena beri masa pada kitab, duk dengan kitab tu banyak mana sari-sari. Untuk nak buat tubiknya intang beliang kepada kita sebagai umat Islam, we kena di atas bantasan jalanan hak betul. Bukan mudah. Tidur tak tidur, makan tak makan, kena duk belekkan buku untuk nak jaganya agama. Kita kena berasa sedar perkara-perkara lagu ni. Bukan makna kata kita duk saja-saja, duk bukan lagu tu. Hari ni
memang kalau kita nak tengok mari kurang alim hak sungguh tu kurang, alim rabbani kau kurang lagi. Jarang kita kecek bolehlah, kecek sudah. Sekadar tu bukan lagi perkara-perkara yang kita tadi tu nak sampai kepada matlamat hak dia. Dengan sebab itu berkatanya Ayyub Sakhtiyani, salah seorang daripada tokoh ulama ahli sunnati wal jamaah pada masanya, dia kata sesungguhnya aku ni apabila diriwayat kepada aku kata seorang daripada kalangan ahli sunnati wal jamaah itu meninggal, maka sesungguhnya seolah kata anggota aku ni telah cabut daripada aku sebelah, telah cabut daripada aku itu sejuzuk. Kalau orang meriwayat kata orang tu meninggal dah, dia orang berpegang dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempertahankan jalan ni hak Nabi kita alaihi salatu wasallam, mati orang tu mati. Seolah kata anggota dia tadi telah cabut kita. Maka bagaimanakah dengan orang alim di kalangan ahli sunnah wal jamaah meninggal? Kalau yang meninggal, pintu tadi tu terbuka lagu tu lah, biar mana katuk pula, oh payah nak cari. Benar lah, benda kita ni kita nak pegang ni, bak iman kita, bak tauhid kita, bak amal ibadat kita, bak paham kita, pak perkara ni biar nak mai katuk kita. Kalau tak ada mereka itu tolong duk mari duk royak pada kita, tunjuk kepada kita wak beza kepada kita, biar nak tolong kita. Kita nak pergi sendiri tak kuasa. Misal kata satu hadis, kita nak cari kata hadis ni darajat setara mana, kalau wik kita terkadang saja gitu. Hadis terkadang dalam satu hadis tu ada 10 riwayat, berbagai-bagai kitab hawari kan riwayat tu. Kalau wik kita tak pandai saja. Sedangkan benda tu perlu bagi kita, benda tu kita kena tahu supaya kita nak beriman atau hewi kena. Apabila tak ada mereka habis. Ini perkara yang kita berasa ngeluh, berasa serabut, berasanya rusing. Kita kena berasa dalam hati kita, jangan tak berasa. Masa peperangan di antara orang tak beriman dengan orang beriman mati, ahlul qurra banyak mana, Abu Bakar dan Umar serabut. Kita jangan buat mana tak serabut lah kita orang beragama ni. Ada bukan dia mati ramai ni, nak buat lagu mana tak kehilangnya Quran ni. Hak ni Quran tercatat dah, mati ramai ni orang kita ni. Orang pia pula nak tafsir Quran lepas pada ni nak mikir. Kita tak kuasa masa ni, kita orang umur banyak dah, tak apa fikir, tak apa, kita plakdan orang, kita usaha, kita tolak orang hak muda-muda pula, sokong pula, kecek wis semangat pula, hajar pula, pipin pula nak situ. Bukan mana kata hari-hari aku nak duduk kot dia, dia nak mati nak hidup kot dia, aku tak padu kot dia. Bukan lagu tu. Ini adalah perkara yang kita kena berasa sedarlah di dalam diri kita. Kemudian seterusnya, apabila kita ni tahu kata umur kita ni sebagai manusia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Sunan Tirmizi, hadis ni hasan. Umur kita ni banyak ni ya, umur ghalib umat Nabi kita ni, umat Nabi ni banyak ni. Amaru ummati ma baina 60 ila 70. Umat aku ni Nabi kata di antara 60 70. Tak tu kita nak gira lepas pada ni. Wa aqalluhum man atajawaza zalik, sikit mereka yang lepas daripada itu. Kalau sampai 70 lebih, 80 lebih, ni molek. Salah kata dia umur panjang, wa hasuna amaluhu, umruhu tawil wa hasuna amaluhu. Ini keberkatan umur dah tu hewi. Tiap-tiap orang nak kepada keberkatan umur, maka kita nak buat lagu mana? Kita kena memikir kena. Kalau kita memikir tak kena, memanglah kita tak akan sapa benda hak Rasulullah duk raya. Hari ni tiap-tiap hari ni duk musim, seminggu ke cepat, sebulan ke cepat, setahun ke cepat. Buat apa tu? Kerana kita tahu belakang dah, kata benda tadi itu tak lama lagi, benda hisab nak datang mari, tetapi lalai kita daripadanya tu kuat dah.
Kuat dah kita lalai. Tak pada gapo sekarang. Kira kepada umat lah kata. Kira kepada agama kita kata. Bos sikit tak apa dah dalam akal fikiran kita. Kata agama kita ni kita berhajat. Hak ni amal rakyat ni terutama nak seru mula-mula sekali mereka yang berada di atas bantasan as-sunniyin, hak duduk di atas jalan yang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua tak kira mana-mana. Hak ni kita kena pakat fikir supaya kita tadi itu boleh selamatkan diri kita daripada pahaman-pahaman, daripada kacauan-kacauan dan silap kita faham tentang agama kita. Inilah yang hamba boleh nak kemukakan dengan cara yang ringkas pada malam ini. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam boleh sedar terhadap apa perkara yang kita rayak gi. Pengingatan hak molek sekali iaitu pengingat dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan Al-Quran, dengan kata-kata sahabat, tabi'in, kerana mereka itulah yang memahami akan isi kandungan wahyu Allah Ta'ala lebih dalam dan faham lebih daripada orang Kamadian. Supaya benda tu tertanam di dalam diri kita, boleh kita bawanya agama ini sampai kepada anak cucu kita. Itu adalah ganjaran yang besar sekali untuk kita pakai umur kita dalam dunia ini. Sementara sahaja yang kita akan pergi dapat pula di sana ganjaran balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam ini kita mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memberkati umur kita. Hadirin hadirat yang sudi datang pada malam ini dengar sedikit sebanyak daripada pengajaran Allah Ta'ala, itu kita pohonlah kepada Allah Ta'ala berikan keberkatan di dalam hidup, dalam umur kita, umur tangga kita, hinggalah sialah daripada penyakit-penyakit orang Islam dengan cara seluruhnya, dan merahmati segala-gala mereka-mereka yang meninggal di kalangan orang Islam, terutamanya alim ulama kita. Itulah kita harap daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. As'alullah Subhanahu wa Ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'azabil akhirah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.